Al-Hakim. Dalam Al-Hakim, para ulama telah berselisih pendapat dalam menentukan sama ada akal juga boleh berperanan untuk menentukan sesuatu hukum ataupun tidak, iaitu sebelum daripada kedatangan Rasul. Lantaran itu, persoalan ini telah menyebabkan pandangan ulama terbagi kepada tiga, iaitu pandangan yang diutarakan oleh golongan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Golongan pertama iaitu Mu'tazilah, akal mampu berperanan secara bersendirian untuk menentukan sama ada sesuatu perbuatan itu adalah baik atau sebaliknya. Mereka menganggap setiap perbuatan adalah bersifat logikal secara mutlak. Manakala golongan kedua pula ialah Asy'ariyah menegaskan bahawa akal tidak berhak menentukan hukum syarak secara bersendirian. Ini kerana hukum syarak mesti ditentukan menerusi perantaraan Rasul dengan berdasarkan petunjuk wahyu yang diberi. Manakala golongan terakhir iaitu golongan Maturidiyah pula berpandangan bahawa akal mampu menilai sesuatu perbuatan sama ada baik ataupun buruk. Dalam membicarakan ketiga-tiga pandangan ini, pandangan golongan Maturidiyah dilihat paling tepat, memandangkan ia selari dengan keterangan daripada Al-Quran dan disokong dengan hujah akal. Merujuk kepada keterangan daripada Al-Quran, Allah SWT sendiri menyuruh hambanya agar melakukan perkara yang baik dan menjauhi perkara yang buruk sekalipun hukum mengenainya belum dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita pergi ke mahkum fi. Definisi bagi mahkum fi. Pengertian mahkum fi iaitu menurut ulama usul fi, mahkum fi ini diistilahkan kepada objek hukum iaitu perbuatan seseorang mukallaf yang berkait rapat dengan perintah syarak dalam bentuk tuntutan untuk melakukannya, meninggalkannya atau memilihnya. Maka para ulama bersepakat bahawa seluruh perintah syarak itu adalah objek utamanya iaitu perbuatan mukallaf. Manakala syarat-syarat mahkum fi. Yang pertama, mukallaf harus mengetahui perbuatan yang akan dilakukan sehingga mencapai tujuannya yang jelas dan dapat melaksanakannya. Dan yang kedua, mukallaf itu mestilah mengetahui sumber taklifi dan seseorang itu mestilah melaksanakannya dengan tujuan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, bukannya mengajarkannya sesuatu perkara tanpa adanya peraturan yang jelas dalam pelaksanaannya. Dan akhir sekali iaitu yang ketiga, antara perbuatan yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan berkait dengan perkara tersebut. Yang pertama, tidak sah sesuatu tuntutan yang mustahil untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dan yang kedua, tidak sah hukum seseorang melakukan perbuatan yang ditaklifkan untuk nama orang lain. Dan yang terakhir, tidak sah sesuatu tuntutan yang berhubungan dengan perkara yang berkaitan fitrah manusia. Perbahasan yang kedua ialah mahkum fihi, yakni perbuatan dari segi ketidaktahuan yang disandarkan kepadanya. Definisinya adalah perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum hakam syariat sama ada untuk maslahat umum ataupun khusus. Jika tujuannya bersifat umum, perbuatan tersebut adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tujuannya adalah maslahat khusus, maka perbuatannya adalah hak hamba. Kadang-kadang boleh jadi dalam satu perbuatan menyatukan hak Allah Subhanahu Wa Taala dan hak hamba. Hak Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut juga dengan hak masyarakat, yakni umat. Apa yang berkaitan dengan manfaat umum tanpa pengkhususan dengan seseorang pun. Hak ini dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana besarnya peranan dan manfaatnya. Antara hak-hak Allah adalah yang pertama ibadah-ibadah mahdah, yang kedua adalah ibadah-ibadah yang mengandungi makna perbekalan ataupun beban, yang ketiga adalah pajak tanah yang terikat dengan makna usyur 1/10, yang keempat adalah kharaj, yakni cukai. Yang kelima adalah hukuman-hukuman sempurna, yakni hudud, had-had. Yang keenam adalah hukuman-hukuman yang tidak sempurna. Yang ketujuh adalah hukuman-hukuman yang ada makna ibadah, yakni kafarah. Yang ke-8 adalah hak yang berdiri dengan sendiri. Seterusnya, hak hamba adalah bertujuan untuk maslahat khusus untuk individu. Contoh, seluruh hak kewangan bagi setiap individu seperti jaminan kerosakan, melunaskan hutang dan denda. Hak hamba terbahagi kepada dua. Yang pertama, dua hak yang bersatu namun hak Allah Subhanahu Wa Taala lebih dominan. Yang kedua, dua hak yang bersatu namun Al-mahkum alaih. Definisi mahkum alaih. Mahkum alaih ini ialah mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf ini berasal daripada perkataan taklif yang membawa maksud sesuatu perkara yang telah dibebani oleh kita berkaitan dengan hukum syarak, yakni perkara yang telah pun dipertanggungjawabkan untuk kita. Contohnya solat, puasa dan sebagainya. Syarat mahkum alaih ataupun syarat sah taklif ni terbahagi kepada dua. Syarat yang pertama ialah seseorang yang memahami dalil-dalil taklifi, yakni pembebanan dengan sendirinya atau dengan perantaraan orang lain.
Dengan makna kata orang gila, kanak-kanak, orang yang sedang tidur ataupun orang yang lupa tidak ditaklifkan. Syarat yang kedua ialah individu yang keahlian, yakni yang layak dan mampu memahami serta melakukannya. Contohnya, seseorang tu mampu menunaikan ibadah puasa, solat dan sebagainya. Nama saya Rajiha binti Hairul Anwar, nombor matrik 059677. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tajuk Al-Ahliyah. Definisi Al-Ahliyah. Bahasa berasal daripada perkataan ahlun yang bermaksud kelayakan. Ishaq Abbas, 1986. Dari segi istilah pula, Al-Ahliyah bermaksud kelayakan seseorang untuk menerima segala hak dan tanggungjawab yang disyariatkan kepadanya. Abdul Karim Zaidan, 2009. Seterusnya, pembahagian Al-Ahliyah. Yang pertama, Al-Ada. Definisi kelayakan mukallaf untuk melaksanakannya. Menurut Abdul Karim Zaidan, 2009, Ahliyah Al-Ada ialah kelayakan seseorang manusia untuk dituntut dan dipertanggungjawab. Oleh itu, setiap percakapan dan perbuatan diambil kira dan mempunyai kesan di sisi syarak. Seterusnya, yang kedua, Al-Wujub. Definisi seseorang individu yang layak untuk menerima hak dan berkewajipan melaksanakan kewajipan tertentu. Ini terbahagi kepada dua, iaitu Ahliyah Al-Wujub Al-Naqisah dan Ahliyah Al-Wujub Al-Kamilah. Ahliyah Al-Wujub Al-Naqisah sepertinya pembentukan janin. Yang pertama peringkat janin, yang kedua peringkat dilahirkan sehingga mumayyiz, yang ketiga peringkat mumayyiz sehingga balik dan yang keempat peringkat selepas balik. Menurut Hasan Ayub 2008 dan Abdul Karim Zaidan 2009, janin mempunyai ahliyah wujub nakisah apabila dia dianggap sebagai manusia yang tersendiri dan terpisah daripada ibunya, maka janin tersebut mempunyai zimmah. Akhir sekali, Ahliyah Al-Wujub Al-Kamilah, iaitu sempurna, mampu menerima hak bagi seorang yang telah lahir ke dunia sampai ia dinyatakan baligh dan berakal, sekalipun akalnya masih kurang seperti orang gila. Sekian, terima kasih.